Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Tuan pengurusi, imam-imam, bilal-bilal, tuan-tuan dan puan-puan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dapat menunaikan fardu subuh berjemaah. Agar Allah Ta'ala dengan mulanya kita menyembah Allah ini akan memudahkan kita untuk seterusnya menunaikan tanggungjawab kita, kefarduan dan apa yang telah dibebankan ke atas kita daripada tugas-tugas harian kita untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Pagi ini saya tak baca kitab Riyadhus Shalihin. Saya nak berkongsi beberapa perkara tentang apa yang disebutkan oleh Dr. Ali Muhammad Ash-Sha'abi. Dia mengutipnya daripada Ibn Qayyim, mana ia menceritakan tentang kalau kita melazimi 3 tempat ini, kita akan lebih faham kehidupan kita, tugas kita dan peluang serta cabaran kita dalam kehidupan ini untuk akhirat. Hatta tafhamal hayah akthir alaika ziyarat salatati amakin. Hingga kamu faham apakah kehidupan ini sebenarnya, maka perbanyaklah ziarah kepada 3 tempat. Dia anjurkan kita ziarah pada 3 tempat. Pertama, as-sijnu, tamu penjara. Kalau kita tengok orang dalam penjara ni, dikira orang tidak ada kebebasan. Bukan kata kita kena masuk penjara, tak, melawat orang-orang dalam penjara. Baru kita tahu betapa kebebasan itu suatu yang amat berharga dalam kehidupan ini. Kita nak buat apa yang kita buat, apa yang kita nak buat, kita tak buat, kita tinggal apa yang kita tak nak buat. Bukan dipaksa, bukan regimented, bukan diatur-atur sebagaimana orang dalam penjara. So ini suatu yang dianjurkan supaya lembut hati kita. Di situlah banyak orang bertaubat. Di situlah kita rasa, mungkin kita merasa orang yang jahat-jahat, buruk-buruk, tapi kalau kita ada peluang cakap mereka telah insaf, mereka telah taubat. Dengan taubat nasuha yang kita pun belum sampai ke tahap taubat itu, di mana Allah Ta'ala memuliakan mereka. Ada yang alhamdulillah dengan keluar penjara, begitu sekali kekuatan mereka dalam kehidupan mereka dan berjaya mereka dalam kehidupan mereka. Dan kebebasan itu merupakan suatu yang asas dalam kehidupan ini, suatu yang asas yang perlu seorang itu pertahankan. Merdeka itu suatu benda yang asas dalam Islam ini. Penyebaran agama Islam itu atas dasar memerdekakan orang-orang yang terbelenggu dengan penyembah kepada orang lain ataupun penyembah kepada benda lain kepada Allah SWT. Itu asas. Oleh sebab itu Sayyidina Umar begitu penting sekali umat Islam ini berpegang pada asas kebebasan ini.
Maknanya memang kebahasan sini memang kebahasan yang berundang-undang lagi, bukan kebahasan sebagai bahasa. Tapi maknanya mempunyai pilihan dalam kehidupan ini. Sehingga berlaku kisah beliau telah memanggil gubernurnya sendiri, mendisiplinkan gubernurnya sendiri kerana memaksa orang lain. Ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, di mana gubernurnya yang bernama Amr bin Al-As memerintah Mesir atau gubernur Mesir di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Anak kepada gubernur ini, anak kepada Amr bin Al-As ini, dia bermain, ceritanya bermain kuda. Ada riwayat cerita bermain bola, tapi saya lebih mengambil cerita yang dia bermain kuda kerana ada beberapa perkara lain. Bila dia bermain kuda, anak Sayyidina Umar, anak Abdul As ini, anak gubernur ini nak menang, dia kalah nak menang. Main kuda, dia belum berkuda, dia kalah, dia nak menang. Orang besar-besar ni kadang-kadang dia tak boleh kalah, tak boleh terima kalah. Kalah ni mungkin satu kehinaan bagi dia. Jadi dia anak gubernur, aku kalah, tak boleh terima. Lalu diceritakan dalam cerita satu, dia memukul pemuda ini yang berlawan dengan ini dengan cemeti kuda yang dipukul semasa lumba kuda. Lalu orang ni tak puas hati, tak puas hati, dia menang, mengapa pula dia nak kena kalah dan kena pukul? Nak mengadu, bapa dia gubernur, nak pergi ke mana? Lalu dia mengadu kepada Umar. Dia mengadu kepada Umar Khattab. Lalu Umar Khattab panggil dua beranak ni dan pemuda tersebut. Lalu bila dia siasat, mana pukulan ini tidak adil, berlaku ini tidak adil. Lalu Umar Khattab menyuruh pemuda memukul pemuda ataupun anak gubernur dengan pukul yang sama, dengan cemeti yang sama. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, kalau kau pukul bapaknya pun, aku takkan buat apa-apa, kerana anak ini memukul kamu kerana kedudukan bapaknya. Semasa anak ini memukul ataupun anak gubernur ini pukul pemuda ini, dia mengatakan, ana ibnu akramaini, ana ibnu akramaini, aku ni anak dua orang yang mulia. Mana dia kata mak bapak dia orang mulia lah, gubernur. Dia mukul itu atas dasar begitu. Lalu Umar semasa memberi balasan tersebut, menghukumkan tersebut, menyebutkan satu ungkapan yang amat masyhur, disanjung oleh para pengamal undang-undang. Dia mengatakan, mata ista'badtumul nas wa qad wulidatuhum ummahatuhum ahrara. Bilakah engkau ni pandai memperhambakan manusia? Dia kata ke gubernur dia, wa qad wulidatuhum ummahatuhum wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrar. Sesungguhnya mereka ini telah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, ahraran, dalam keadaan merdeka. Maknanya Umar begitu marah dengan gubernur dan anaknya, kerana seolah-olah memperhambakan orang lain. Semua orang kena taat ke dia. Dia kalah pun nak kena bagi menang. Ini tidak boleh dalam Islam. Berlawan, kalah menang ada. InsyaAllah. Yang kedua, maqbarah. Yang kedua, lazimi menziarah kubur. Kubur inilah tempat akhir. Wa fil maqbarati satufham anna hadhihi al-hayat bi kulli mata'iha wa sira'atiha la tusawi syai'an
Di tanah perkuburan ini kamu akan menyadari bahawa kehidupan ini dengan segala isinya dan pertarungannya sebenarnya tidak berarti apa-apa. Di akhirat di sisi Allah tidak berarti apa-apa. Semua kita dengan mata benda kita, dengan kemewahan kita dan sebagainya, dan wasira'atiha, dan perebutan, pertarungan, turun mahkamah, keluar mahkamah, aduh sama menyamar, semuanya ini di akhirat besok tidak memberi nilai kecualilah orang yang membuat taat kepada Allah SWT. Masya Allah. Kita lihat saja, kalau kita lalu depan kubur, lalu atas kubur, kita tengok burung-burung bergembira, rama-rama berterbangan daripada bunga ke bunga. Kita lihat binatang-binatang mencari makan, dan anjing kucing berkeliaran mencari makan dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa nasib orang dalam kubur. Jeritan orang dalam kubur ini tidak didengari oleh semua makhluk. Jeritan derita yang dihadapi oleh orang penghuni kubur ini didengari oleh semua makhluk kecuali dua makhluk saja. Illa thaqalain, kecuali dua makhluk saja yang tidak mendengar. Pertama manusia, yang kedua jin. Itu sahaja dua makhluk yang tidak dengar orang dalam kubur. Yang lain semuanya berbeza daripada lubang kubur ke lubang kubur, berbeza daripada bilik-bilik kubur. Ada yang menjadi hufratun min hufarin niran, menjadi lubang daripada lubang api neraka, dan ada yang menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman, salah satu taman daripada taman syurga. Itulah nasib orang dalam kubur. Oleh sebab itu Sayyidina Uthman bila lalu ke atas kubur, begitu dia sedih, begitu dia mengambil pengajaran daripada kubur, menangis dia. Tidak pernah dilihat, dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah dilihat Sayyidina Uthman ini menangis sebegitu hibur, sebegitu kuat, kerana bila melihat kubur, berbanding dengan tempat-tempat lain, berbanding dengan beribadat lain dan sebagainya. Kenapa? Apabila ditanya, dia kata inilah tempat persinggahan yang pertama. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Sesiapa yang lepas ujian kubur ini, maka selepasnya akan lebih mudah. Fasa-fasa seterusnya akan lebih mudah. Fasa-fasa yang ke depan lagi ni, menghadapi hisab, mahsyar dan sebagainya ini akan lebih mudah. Bermula di kubur, kalau lulus di kubur ini, maka luluslah kita. Yang kedua, yang ketiga, al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mustashfa makna apa? Al-mustashfa ialah hospital. Hospital inilah tempat, juga satu tempat yang memberi pelajaran kepada kita. Bila kita lawat hospital, baru kita rasa alhamdulillah, sehatnya aku, banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri kepada aku. Makan boleh, tidur boleh. Orang hospital, makan tak boleh, tidur tak boleh, duduk tak kena. Dan katil yang paling mahal ialah katil hospital. Katil hospital berbanding dengan katil 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang, penthouse. Parti hospitalnya khuyuk-khuyuk itu lebih mahal daripada
katil-katil yang berada di tempat-tempat lain. Duduk koridor pun kena bayar berapa? Masya Allah. Dan kalau saya boleh tambah satu lagi, ini saya sendirilah. Rumah orang tua. Kalau kita boleh melawat rumah orang tua pun, kalau kita bagi sumbangan mereka, kita bagi orang tua. Di situ kita akan belajar betapa berlaku pengabaian dalam tanggungjawab. Kalau kita pergi orang tua, saya ingat masjid ni pun ada semua orang tua. Kalau kita pergi lihat, kalau kita atas duit je, okay, kita tak rasa. Kalau kita bersama mereka, cakap dengan mereka, duduk dengan mereka. Saya pun dulu ada peluang juga lah, masa dalam NGO dulu. Awal orang tua dan sebagainya, bagi sikit sebanyak apa yang ada. Setengah tu anak-anaknya well off. Setengah tu anak-anaknya pun bukan calon-calon orang. Sibuk, tapi masing-masing sibuk. Masing-masing ada hal masing-masing. Mak boleh jaga 10 anak. 10 anak nak jaga seorang mak pun susah. Begitulah pengabaian yang berlaku. Saya ingat ulfuqhum ni, rumah orang tua-tua ni bukan budaya Islam. Bukan daripada budaya Islam. Ini ialah budaya mungkin barat. Kerana mereka, rumah tangga mereka runtuh, institusi mereka runtuh. Anak-anak bukan lagi taat pada ibu bapa mereka, bukan lagi nak berbakti kepada ibu bapa mereka. Oleh sebab itu kita pun terikut-ikut. Adalah yang genuine case, yang asli itu maknanya tak ada waris, macam-macam adalah. Tapi kebanyakannya bukan yang begitu. Yang baik sikit tu tak nak kerja, dia nak kerja, lepas tu dia pergi hantar hari-hari, malam pergi ambil. Macam kita hantar nursery budak-budak lah. Itu, yalah, kau tak boleh helak. Itulah. Tapi ada bukan budaya. Bukan budaya Islam. Ini adalah budaya mungkin daripada orang lain lah. Islam menggalakkan kita ada peluang jaga sendiri mak bapak kita, jaga sendiri puas hati. Itulah kebun taman yang kita harap membuahkan hasil di akhirat. Oleh sebab itu Rasul kata betapa celakanya orang yang mendapati sempat dengan kedua ibu bapanya ataupun salah seorang mereka, tapi tidak memasukkan mereka dalam syurga kerana tidak berbakti kedua ibu bapa. Nah, yang tadi hospital. Nah, hospital ni cerita rasa sakit kan. Kita pun umur-umur macam gini macam-macam. Saya pun macam-macam ubat. Orang kata hospital ni ubat bahaya. Saya kalau tak makan lagi bahaya. Masya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya kita bersabar. Ada satu peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan melibatkan Rasulullah SAW sendiri. Seorang Arabi datang. Cerita rasa sakit sikit hospital Seorang Arabi datang, orang Arab Badui datang ke Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, hal akhadatka ummi Mildam? Rasulullah tanya, pernah kau sakit ummi Mildam? Qal ya Rasulullah, wa ma ibnu Mildam? Lalu dia kata, ya Rasulullah, ibnu Mildam itu apa? Qal harrun yakunu bainal jildi wal dam, iaitulah kepanasan yang bersangatan berlaku di antara kulit dan darah. Mana ini demam panas, panasan. Qal ya Rasulullah, ma wajadtu hadha, aku tak pernah dapat ni.
Qal ya a'rabi hal akhadaka hadha suda'. Lalu Rasulullah tanya lagi, wahai Badawi, pernah tak engkau sakit suda', terkena suda'? Lalu dia bertanya, lalu Rasulullah, lalu orang bertanya, wa ma suda', apa suda' tu? Rasulullah, uruqun tadribu 'ala al-insan fi ra'sih. Dia kata uruqun, denyutan, tadribu 'ala al-insan, yang mengenai pada seorang insan fi ra'sih, di kepalanya, maknanya kepalanya berdenyut. Yalah, dia sakit kepala lah, macam migraine ke, macam bentuk itulah. Lalu dia kata, ma wajadtu hadha, aku pun tak dapat tu. Falamma walla, setelah orang tu lalu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, man ahabba an yanzura ila rajuli min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Rasulullah kata, kalau nak tengok, kalau kamu nak tengok orang yang dalam neraka, tengoklah orang ni. Nak tengok orang dalam neraka, kebanyakan orang neraka, tengoklah kepada orang ni. Bila kita lihat kepada penafsiran kepada hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini kitab yang dikarang, dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Al-Bukhari, dan Al-Albani mengatakan hadisnya sahih, dan ini diambil daripada Lataiful Ma'arif Ibn Rajab. Dia kata bukan nak kata orang ini masuk neraka, tak. Dia nak sebutkan orang yang tak pernah sakit ini biasanya akan terlalai. Dia akan terlalai dalam kehidupan dia, dia akan asyik dalam kehidupan dia, dia tergoda dalam kehidupan dia, sehingga dia lupa akhirat dan boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka. Itu penafsiran yang diberi. Maknanya sakit-sakit ni semua rahmat Allah Ta'ala, nak suruh kita sedar, nak suruh kita insaf siapa kita, dan supaya kita dapat kembalikan diri kita kepada Allah Ta'ala dan bersabar dengan apa yang telah timpakan atas kita daripada segala benda dan ujian dan sebagainya, sehingga berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan kita diradai, kita menerima hakikat bahawa Allah Ta'ala cuba kita dengan perkara-perkara yang cuba. Nasib kita tak sama. Nasib seorang itu tidak sama di antara satu sama lain. Ada orang dapat tu, orang yang dapat ni. Ada orang dengan senang saja tak sakit-sakit, kadang-kadang meninggal. Kadang-kadang orang tidur malam, bangun pagi dah tak ada. Ada orang berbulan-bulan berlantar-lantar dan sebagainya, sehingga anak-anak pun menguji anak-anak dan menguji keluarga dan sebagainya. Diriwayatkan satu hadis عن جابر رضي الله عنه kata Rasulullah, yawaddu ahlul afiyah yawm al-qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fi dunya bil maqarid. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan disebutkan sebagai hasan sahih. Nah, akan berkeinginanlah ahli afiah, mana bila akhirat besok, bila kiamat besok, ahli akhirat nanti, dia kata apa? Dia kata orang ahlul afiah, orang tak sakit di dunia ni, orang afiat, orang sehat di dunia ni, berkeinginan pada hari kiamat nanti ketika diberi pahala yang besar kepada ahli bala, yakni orang yang diuji dan sabar. Seandainya kulit-kulit mereka dulu di dunia digunting-gunting dengan gunting besi. Maknanya begini,
Di akhirat besok, orang-orang yang tak pernah sakit di dunia ni rasa jealous dengan orang yang pernah sakit di dunia. Dia sehat. Bila di akhirat besok, dia jealous dengan orang yang pernah sakit di dunia. Kenapa? Kerana banyaknya pahala, tingginya darjat, hapusnya dosa orang-orang yang sakit di dunia dulu. Kerana sabarnya dan sebagainya. Maknanya sakit tu, kalau kita bersabar, akan mendapat ganjaran pahala Allah Ta'ala. Orang tak sakit ni, dia tak sedar. Macam Fir'aun. Fir'aun ni dikhabarkan dia tidak sakit sesama, tidak sakit kepala pun tidak, Covid tak ada lagi masa tu dan sebagainya. Jadi maknanya dia sudah, dia lalu dia orang lain sakit, aku tak sakit, aku ni Tuhan kot. Jadi dia dah begitu takabur sehingga merasakan diri dia Tuhan kerana tak sakit. Kita tak ada sama begitu, tapi kalau kita tak sakit ni, kita jarang nak mengingat kepada Allah, sebut kepada Allah, berdoa kepada Allah mungkin. Sebab tu Allah Ta'ala bagi sakit ini kadang-kadang menjadi kifarat kepada apa yang berlaku di akhirat esok. Berlaku satu ketika, dia ikut Ibn Atta Ibn Rabah bin Abi Rabah. Dia kata satu hari Ibn Abbas ajak aku. Dia kata, Ibn Abbas cakap kat dia, kau nak tengok dah ahli syurga? Cakap kat Atta Ibn Rabah, kau nak tengok dah ahli syurga? Lalu Ibn Atta kata, ya, nak tengok. Lalu aku pun ikut dia, ikut Ibn Abbas ni. Ibn Abbas bawa melalui lembah, pergi satu lembah. Lalu jumpa perempuan daripada jauh. Dia kata, ini perempuan hitam inilah ahli syurga. Lalu Ibn Atta bin Rabah tanya, dia ahli syurga? Macam biasa saja. Apa telah berlaku? Dia kata, zaman masa Rasulullah hidup dulu, dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia ada penyakit asra' ni macam gila gitu lah, tak sedar diri. Lalu dia minta Rasulullah, ya Rasulullah, doalah kepada aku dengan sakit aku ni. Lalu Rasulullah kata, boleh aku doa, boleh aku tolong doakan minta Allah Ta'ala untuk sembuh sakit kau ni. Tapi dia kata, kalau kau sabar, engkau akan masuk syurga. Mana nak? Sehat, kau hilang penyakit ni, ataupun kau nak masuk syurga. Lalu perempuan ini bilang, kalau macam tu aku sabarlah dengan penyakit aku ini, aku nak syurga. Dia pilih syurga. Lalu Rasulullah pun maknanya tak ada buat apa-apa lah. Lalu dia kata, cuma dia kata satu je. Dia kata, boleh tak ya Rasulullah? Dia kata, semasa penyakit itu menyerang aku, terbukalah aurat aku. Kalau boleh kau doa yang tu lah, supaya tidak terbuka aurat. Lalu disebutkan Rasulullah mendoakan supaya aurahnya tidak terbuka walaupun semasa kena serangan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, begitulah sabarnya mereka ini untuk nak masuk syurga. Rela menahan sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni tak tahan sakit, dan bahkan kalau kita ditakdirkan menanggung sakit yang panjangan sehingga tidak sabar, tidak boleh seorang itu mendoakan kematian. Bahkan doa, ya Allah, kalau hidup ini, kalau baik untukku untuk hidup, maka sembuhkan aku, dan kalau kematian itu adalah baik bagiku,
maka silakanlah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dalam kehidupan ini, walaupun kita kena ditimpa pesakit yang berat dan sebagainya, tapi kita tidak digalakkan untuk ataupun tidak mendoakan kematian secara direct. Kerana bila kita mendoakan kematian, give up orang kata sekarang itu, putus asa dengan putus harap dengan Allah Ta'ala, seolah kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas kita, dan dikhawatiri itu menjadi suatu benda yang penghalang kita untuk masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita dah syuruk. Saya ingat seperti setakat ini saja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.